got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya akan bincangkan mengenai maksud rukun negara. Rukun negara merupakan satu ideologi untuk menyeragam pemahaman di kalangan pelbagai kelompok etnik. Selain itu, rukun negara juga merupakan hasrat untuk membentuk sebuah bangsa Malaysia yang benar-benar patriotik dan memelihara kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan. Seterusnya, rukun negara juga merupakan satu tujuan untuk menjaga keharmonian sosial serta menerapkan nilai budaya yang murni dalam setiap diri masyarakat Malaysia. Berikut merupakan faktor kepada pembentukan rukun negara. Faktor yang pertama adalah jurang antara kaum. Jurang antara golongan berada dengan golongan tidak berada. Jurang kemewahan antara kaum ini dapat diperlihatkan dengan orang Melayu tinggal di kampung, manakala orang Cina tinggal di bandar. Orang Melayu di kampung mengalami kesukaran untuk hidup, manakala orang Cina di bandar dapat merasai kehidupan yang mewah dan di bandar. Ini sekaligus mencetus keresahan kaum pada peristiwa 13 Mei 1969. Faktor kedua yang mendorong kepada pembentukan rukun negara adalah beberapa hari selepas pilihan raya ketiga, Parti Gerakan Rakyat, Gerakan Parti Tindakan Demokratik, DAP dan Parti Progresif, PPP memenangi 25 kerusi manakala Parti Islam Semalaysia, PAS memenangi 12 kerusi saja di Parlimen. Ini menyebabkan Parti Gerakan mengadakan perarakan meraihkan kemenangan sambil menghina dan mengutuk orang Melayu. Disebabkan peristiwa ini, timbullah ketegangan antara orang Melayu dan orang Cina. Terdapat 5 objektif dan matlamat rukun negara. Antaranya ialah yang pertama, mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Selain itu, memelihara cara hidup demokratik. Seterusnya, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Di samping itu, membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Akhir sekali, membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden. Berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, semua rakyat Malaysia harus mengakui bahawa Tuhan melebihi kuasa yang lain. Seseorang yang patuh dan taat setia kepada ajaran agamanya mempunyai budi pekerti yang mulia dan serta sifat-sifat terpuji. Agama menjadi unsur penting dalam membentuk rohani sesebuah masyarakat. Di dalam Perlembagaan Persekutuan telah ditetapkan bahawa Islam adalah agama rasmi dan kepercayaan lain boleh diamalkan secara bebas. Namun, ideologi yang menolak kepercayaan kepada Tuhan adalah tidak mendapat tempat di Malaysia. Seterusnya, kesetaraan kepada raja dan negara. Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Sistem raja diamalkan di setiap negeri. Yang di Pertuan Negeri diamalkan di negeri-negeri yang tidak beraja. Yang di Pertuan Negeri, raja-raja adalah lambang perpaduan rakyat. Seterusnya, kepentingan kesetaraan kepada raja dan negara dalam memupuk perpaduan. Masyarakat dibiarkan tanpa pemimpin, nescaya keadaan akan menjadi huru-hara. Tanpa pemimpin, kepentingan rakyat tidak akan mampu diurus dengan baik. Pengalaman rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersikap saling menghormati, bersatu padu dan muhibah tanpa mengira kaum ataupun agama. Kesetaraan yang tidak berbelah bagi kepada raja dan negara juga adalah salah satu faktor yang boleh menyatukan rakyat Malaysia. Keluhuran perlembagaan. Perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara ialah sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya adalah memberi perlindungan kepada setiap rakyat di negara ini akan hak dan keistimewaan sebagai warga negara. Setiap warga negara harus menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Kepentingan perlembagaan. Yang pertama, menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Yang kedua, menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menentukan tanggungjawab rakyat dan batasan atau larangan. Yang keempat, memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara. Rukun negara yang keempat iaitu kedaulatan undang-undang. Kedaulatan bermaksud keunggulan atau keagungan. Kedaulatan juga merupakan kuasa sesebuah negara untuk membuat dan menguatkuasakan undang-undang dengan menggunakan segala kuasa yang ada padanya lantaran sifatnya yang mutlak. Kedaulatan undang-undang bermaksud setiap rakyat mempunyai hak dan taraf yang sama di sisi undang-undang.
Tiada istilah diskriminasi kaum dalam hidup bermasyarakat di Malaysia. Berikut merupakan peranan undang-undang dalam memupuk perpaduan di kalangan masyarakat Muslim. Yang pertama, untuk mengelak kerusakan kaum berlaku, seperti perkongsian kaum berbilang bangsa dan perselisihan faham. Seterusnya, perlembagaan persekutuan. Ini merupakan hak asasi rakyat terpelihara di bawah undang-undang perlembagaan persekutuan. Selain itu, undang-undang adat juga harus diketahui dan dipahami, harus diterima dan dipatuhi, kerana undang-undang adalah untuk menyatukan duka rakyat Muslim di Malaysia. Akhir sekali, kesopanan dan kesusilaan. Maksud kesopanan, mengamalkan cara bertutur yang sopan, santun serta lemah lembut. Maksud kesusilaan pula adalah kebaikan yang dilakukan oleh individu seperti jujur, ikhlas dan merendah diri. Apakah peranan kesopanan dan kesusilaan? Ia dapat membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila, selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni, menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan keperadaan bangsa, menggambarkan kebudayaan negara dan dapat memberi penekanan kepada peri pentingnya personaliti dan tingkah laku individu. Jadi, kesimpulannya, mengamalkan rukun negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang mampan akan dapat membantu negara mempertingkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang demokratik. Oleh itu, rukun negara harus dilihat sebagai kuasa dalaman yang dapat mengikat perpaduan dan semangat patriotisme di kalangan rakyat. Objektif dan prinsip yang terkandung dalam rukun negara itu masih relevan untuk membentuk jati diri dan kepribadian rakyat. Apa yang perlu ialah penghayatan terhadap rukun negara mesti disemarakkan kembali dalam kalangan masyarakat. Akhir sekali, perpaduan dalam kalangan masyarakat tidak mengira kaum adalah matlamat yang sangat penting yang ingin dicapai oleh semua negara termasuklah negara Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan, sesebuah negara itu akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam sama ada oleh kuasa luar mahupun dalam negara itu sendiri.